Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya nak sambung cerita pasal Nabi Yusuf. So yang terakhirnya kita berhenti, Nabi Yusuf dibuang oleh abang-abangnya ke dalam sumur ataupun perigi. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat ke-15, Allah mendatangkan wahyu kepada Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf dibuang. Wahyu itu berbunyi, engkau kelak akan menceritakan kepada mereka perbuatan ini, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Okay. Jadi perbuatan yang abang-abang dia buat kepada Nabi Yusuf ni, iaitu melemparkan dia ke dalam sumur, suatu hari nanti Nabi Yusuf ni dia akan membesar, dia menjadi seorang yang kuat, seorang yang berpengaruh. Dia akan ceritakan balik perkara yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf ini kepada mereka, sedangkan waktu tu mereka tak ingat, mereka lupa perkara yang mereka telah lakukan. Okay. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, Allah menceritakan di mana sekelompok musafir, mereka dalam musafir untuk menuju ke Mesir. Kemudian salah seorang daripada mereka datang ke perigi untuk mengambil air. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat seorang budak. Mereka rasa gembira sebab mereka boleh jadikan sebagai barang dagangan untuk didagangkan di Mesir. Lalu diangkatlah Nabi Yusuf ni bersama mereka untuk dibawa ke Mesir. Kemudian Allah menceritakan juga bila tibanya di Mesir itu, mereka menjual Nabi Yusuf kepada seorang Perdana Menteri ataupun pembesar Mesir yang dikenali sebagai Al-Aziz. Itu gelaran Perdana Menteri waktu ketika itu. Al-Aziz ni pun membelilah Nabi Yusuf dengan harga yang murah, dengan beberapa dirham sahaja. Jadi Al-Aziz ni mempunyai seorang isteri. Isteri inilah yang kita kenalinya sebagai Zulaika. Namun Ibn Katsir menyatakan bahawa nama sebenar isteri Al-Aziz ini, pembesar Mesir ini, bukanlah Zulaika, tetapi nama dia Ra'il. Itu nama isteri pembesar Mesir, Ra'il. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahawa namanya adalah Zulaika. Okey, selepas itu Nabi Yusuf pun dibesarkan bersama dengan pembesar Mesir ini, tinggal di dalam rumahnya, bekerja untuk dia, menjadi hambanya. Jadi hari demi hari Nabi Yusuf membesar, menjadi wajahnya menjadi tampan. Dia seorang yang rajin bekerja, seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang menjaga harta tuannya dengan baik. Maka dalam ayat yang ke-23 timbul keinginan Zulaika ni untuk menggoda Nabi Yusuf. Sebab apa? Bila Nabi Yusuf membesar, maka Allah kurniakan ketampanan kepada Nabi Yusuf ini sehingga menarik perhatian Zulaika. Dan dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Zulaika itu menggoda Nabi Yusuf. Dalam ayat 23, Zulaika ni menggoda Nabi Yusuf apabila ketiadaan suaminya di rumah. Lalu dia memerangkap Nabi Yusuf masuk ke dalam bilik tidurnya. Kemudian ditutup semua pintu. Kemudian dia mengajak Nabi Yusuf dengan ajakan untuk memperlakukan perkara yang tak elok bersama dia. Namun ayat seterusnya Allah melindungi Nabi Yusuf dengan cara Allah mendatangkan tanda, sehingga Nabi Yusuf sendiri berkeinginan juga terhadap Zulaika ni. Sebab apa? Zulaika ni seorang wanita yang sangat cantik, isteri pembesar Mesir, mesti cantik. Kemudian jika tidak kerana Allah mendatangkan petanda kepada Nabi Yusuf ni, sudah tentu Nabi Yusuf akan terjerumus sama ke dalam lemah maksiat itu. Jadi dalam petanda yang Allah datangkan dalam Al-Quran ni, ulama berbahas ataupun berbilang pendapat menyatakan bahawa petanda ni ada macam-macam bentuk. Antara salah satunya pendapat Sa'id Qutub yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Jibril untuk mengetuk dada Nabi Yusuf ni dengan perkataan adraka abdi, iaitu sedalah hambaku. Allahu Akbar. Kemudian ada ulama lain yang menyatakan bahawa maksud petanda Allah itu adalah Allah mendatangkan bayangan seolah-olah Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Yusuf, untuk melarang dia daripada melakukan perkara yang tercela itu. Allahu Akbar. Jadi apa-apa jenis tanda pun yang pastinya Allah melindungi Nabi Yusuf dari melakukan perbuatan yang keji itu. Lalu apabila Nabi Yusuf tolak ajakan Zulaika, maka Zulaika pun rasa marah, rasa terhina. Sebab apa? Dia orang yang ternama, orang yang hebat. Maka bila dia ditolak oleh hambanya sendiri, maka dia rasa hina. Lalu dia pun menggesa Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf melarikan diri. Dan dalam Al-Quran menceritakan apabila mereka berdua melari menuju ke pintu kamarnya, pintu bilik Zulaika, kemudian Zulaika menarik baju Nabi Yusuf hingga terkoyak di bahagian belakangnya. Apabila buka pintu tu, maka terkejutlah mereka. Sebab apa? Sang suami pun ada depan pintu tu tiba-tiba. Itu bila sang suami melihat ataupun Al-Aziz ini melihat kejadian tu, dia rasa terkejut. Sebab apa? Tiba-tiba hamba dia yang dia paling percaya ada di dalam bilik isteri dia. Macam mana dia tak terkejut? Kemudian
isteri dia menyatakan apakah tindakan yang sewajarnya untuk seorang hamba yang cuba mengambil kesempatan terhadap dirinya. Jadi kat situ Allah mendatangkan seorang saksi perempuan di dalam rumah itu yang melindungi Nabi Yusuf, iaitu dengan berkata sekiranya baju Nabi Yusuf tu terkoyak di bahagian hadapan, maka benarlah kata isteri Al-Aziz. Tetapi jika baju Nabi Yusuf itu terkoyak di bahagian belakang, maka Nabi Yusuf lah yang benar. Jadi bila dah lihat keadaan itu, memang terselahlah bahawa Zulaikha yang bersalah dalam hal ini dan Nabi Yusuf tidak bersalah.